sambung. Okay, jadi kita dah plot dah dua graf. Last kali dia tanya kamu dapatkan nilai X dengan keadaan modulus X tolak 3 sama dengan 2X tolak 3. Jadi maknanya yang ni graf baru kamu. Yang ni graf yang sebelum kamu kan. Bila dia kata sama dengan tu maksudnya dia serentakkan dua graf tu. Bila kita serentak dua graf tu, nilai X yang disuruh cari ni nilai apa? Nilai kat mana? Nilai apa yang kita dapat? Persilangan. Betul. Nilai persilangan antara graf ni dengan graf ni. Kalau kata exam disuruh cari titik persilangan, kamu akan ambil equation ni, kamu akan samakan dia dengan equation yang satu lagi kan. Dekat sini kamu nampak tak titik persilangan dia, berapa nilai dia? Ni patutnya 21. jadi dia nak 21 kan. Dia nak nilai X kan, berapa nilai X dia? 2. Betul. Jadi jawapan dia X tu sama dengan 2. Daripada graf tu kita dah boleh nampak dah nak. Jawapan dia X sama dengan 2. Faham ah? Jadi kalau kata graf tu kita serentakkan tu maksudnya kita nak tengok titik persilangan antara dua graf tu. Titik dia. Cikgu, Ya? kalau kita buang modulus, lepas tu kita pindah-pindahkan X tu, boleh ke buat macam tu? Ikut arahan dia. Kalau dia kata kat kamu kena rujuk graf, kamu kena rujuk graf. Tapi kalau dia tak cakap secara spesifik, kamu boleh kira. Faham? Kamu boleh guna kiraan. Tapi selalunya kalau dia dah lukis graf, kita guna graf kita. Tapi kalau tak ada graf memang kamu akan buang modulus, lepas tu kita cari macam biasa. Tapi yang ni buang modulus susah sikit kan? Sebab kamu tak susah lah sebab dia sama dengan. Boleh juga kamu kena buat 2 kali, satu untuk dia positif, satu untuk dia negatif. Nak tengok ke yang tu macam nak buat kalau kata equation tu nak solve? Tengok. Boleh je. Okay. Jadi kalau biasanya kamu tak ada graf lah, kamu kena solve equation ni kan. Okay. Jadi first kali kamu ingat bila kita pindah modulus tu, belah sini akan jadi tambah tolak kan. Jadi sebab dia dua benda ni jadi tambah tolak. Jadi X tolak 3. Yang ni tak apa, dia sama dengan, jadi tak ada ketaksamaan. Jadi kita buang kurungan lah orang ni. Yes. Betul dia. Betul. Okay. Jadi satu round kamu kena buat dengan simbol positif. Satu round kamu kena buat dengan simbol negatif. Lepas tu kita tengok kalau jawapan dia pelik, kita reject jawapan tu. Macam kamu tengok jawapan dia tak kena kiri dan kanan tu kan. Kita ambil jawapan yang kena saja. Okay, jadi yang ni satu round. Satu round lagi kita buat X tolak 3 sama dengan negatif 2X tolak 3. Jadi selesai kan ini. Yang ni positif kan, jadi kita boleh terus buka kurungan kan, tak ada masalah kan. Okay, X tolak 3 sama dengan 2X tolak 3. Jadi kita pindahkan supaya X tu duduk belah kiri. Tolak 3 tambah 3. Di belah sini dia dapat apa? Dia dapat negatif X kan? Tapi belah kanan ni dapat apa? Kosong. Jadi boleh terima tak jawapan ni? Tak. Jadi jawapan ni kita reject kan? Jadi yang ni kita reject. Sebab kita dapat kosong. Dah sah daripada kita punya graf tadi, jawapan dia bukan kosong kan. Dia tak silang kat kosong pun. Alright, jadi yang second one ni kita solve. Dia jarang lah dua-dua jawapan tu reject. Dia mesti salah seorang. Sama dengan negatif 2x tambah 3. Alright, jadi X tambah dengan 2X sama dengan 3 tambah 3 sama dengan siapa belakang dia ada kipas dia kena slow sikit sebab kipas tu dia kuat bunyi dia. Okay, ni 6/3. Jadi X sama dengan 2. Alright. Boleh sama kan jawapan dia? Sama kalau kata kamu nak takut tak confident dengan skill graf kamu boleh test lah jawapan tu. Maknanya sebagai check, kamu boleh check dengan cara kamu buat jalan kerja dia. Okay, nombor 5 pula. 5. Okay. Di gambar raja anak panah di sebelah mewakili
Objek biji. Mewakili sebahagian daripada pemetaan fx sama dengan hx campur k per x dengan x tak boleh jadi kosong sebab x tu di bawah ni kan. Bawah ni tak boleh kosong lah sebab kalau tidak equation kamu ni jadi infinity kat belah sini. Cari nilai h dan k. Macam mana nak solve soalan yang sini? Dia bagi kamu dah objek dengan image. Lepas tu dia bagi kamu equation yang ada pemalar. Kita nak buat? Kita ganti nilai x tu, lepas tu sama dengan dia punya image. Betul. Jadi kita ada dua penggantian kan, sebab kalau ikutkan kat sini kita ada dua nilai h dengan k kan. Jadi kita kena gantikan dua kali. First kali dengan objek 2 dan dapat jawapan 17. Second round dengan objek 3 dapat jawapan 23. Jadi fx, bukan fx, hx. Betul lah fx sorry. Fx sama dengan hx campur k per x kan. Jadi kita gantikan dengan 2, jadi 2 akan masuk kat sini. Jadi 2h campur k per 2 sama dengan 17. Okay, jadi kita boleh selesai sikit. Selalunya kita tak suka dia ada pecahan kat bawah kan, sebab nanti kita susah nak guna ni kan. Jadi kita darab semua orang dengan 2 untuk hapuskan pecahan 2 kat bawah k ni. Jadi yang ni jadi 4. 17 darab 2 jadi apa? 7, 14. 34. Betul? Okay. Jadi tinggalkan. Yang ni equation 1 kamu. Okay, kita biar dulu sebab kita tak tahu kita nak selesaikan dengan kaedah apa lagi kan. Okay, jadi yang second one kita akan gantikan 3. Lepas tu dapat jawapan 23 ni. Jadi 3h campur k per 3 sama dengan 23. Yang ni pun buat benda yang sama. Dia jadi apa? 9h campur k darab 3 sama dengan 23 darab 3 jadi apa? 69. 69. Betul? 9. Okay, ni equation 2. Okay, apa kaedah yang paling senang untuk kita selesaikan equation ni? Equation 1 dengan 2 ni. Menghapus sign. Betul, sebab k ni sekarang ni dua-dua sama kan? K ni 1 kan? Ya. Jadi kita ambil 2 ni, kita tolak dengan 1 ni, k ni akan hilang. Kita terus dapat nilai h. Alright? Jadi 2 tolak 1. Jadi 9h campur k sama dengan 69. Tolak dengan 4h tambah k sama dengan 34. Jadi ni tolak. Ni 69 tolak 34 jadi 35. 35. K ni hilang. 9h tolak 4h jadi 5h kan? 5h. Alright, jadi h dapat berapa? Dapat 7. 7. 35 bagi 5, 7. Alright, dapat dah. Senang je kan? Okay, jadi lepas tu kita masukkan dalam equation 1 atau 2 kamu untuk dapat nilai k pula. Kata kamu nak equation 1 ni kan sebab dia comel lagi. 4 darab 7 campur k sama dengan 34. K sama dengan apa tu? 7 41 28 campur k sama dengan 34. K sama apa? 34 tolak 28. 6. 6. Okey, 6. Betul? Okey, selesai dah. Jadi kita dah dapat nilai sen k. Lepas tu B, dia nak image bagi 6 di bawah pemetaan ini. Jadi sekarang ni kita dah ada nilai h dan k kan. Jadi kalau kita nak cari image lain, kita boleh gantikan dalam equation kita ni. Dengan kita gantikan h dan k dalam equation ni. Sebab kita punya equation fx tu tak ada h dan k. B fx sama dengan 7x sama k per 6 kan. Lepas tu dia nak image bagi 6 di bawah pemetaan ini. Maknanya dia nak nilai x ke dia nak nilai fx? Fx sebab image kan, dia nak image kan. Maknanya dia nak nilai fx, maknanya 6 ni kita akan gantikan kat tempat x ni. Jadi 7 dengan 6. Ni salah ni bukan k. Sorry, terbalik. Yang ni 6 per x kan. Betul kan? Right.
campur 6 per 6. Pening dah cikgu sebab banyak sangat 6. Betul kan? Jadi 7 per 6 campur 6 per 6. Jadi berapa jawapan dia yang tu? Apa dapat tu? Betul je kan? 43. 43. 7 darab 6 berapa? 42 kan? 42 campur 1. 43. Alright. Okay. Nombor 5 dah. Kita tengok lah, kita buat 2 section. Banyak mana soalan kita boleh jawab. Lepas tu selebihnya tu kamu boleh try. Tapi kalau kata soalan bawah tu yang diminta benda pelik-pelik tu, nanti cikgu beritahu kamu soalan mana yang kamu boleh skip. Cikgu rasa macam tak payahlah buat soalan tu. Okay. Nombor 6 ni. Nombor 6. Soalan 6 kan. Okay, dua fungsi f dan g ditakrifkan oleh fx sama dengan x campur 2 per x tolak 2. Gx sama dengan mx campur c diberi bahawa fungsi songsangan g 2 sama dengan, ini equation ni. G songsangan 2 sama dengan f bila dimasukkan objek 3 kan. Lepas tu dia kata g f songsangan 2 sama dengan 5. Cari nilai m dan c. Dia nak nilai m dan c ni. Yang ni equation yang dia bagi. Jadi kita kena bentuk equation ni daripada nilai yang kita ada ni lah. Nampak tak? Kita kena cari dulu G songsangan kita dengan F songsangan. Jadi kalau nak cari terus masuk 2 pun boleh. 2 ni akan jadi Y kamu kan? Yang ni pun sama. F songsangan ni dia sama dengan, dia masuk objek 2. Maksudnya kita boleh samakan dia dengan 2. Tak? Kita cari F songsangan dulu. Jadi fx sama dengan x campur 2 over x tolak 2. Jadi kalau kita nak buat F songsangan, kita kena katakan yang ni sama dengan y kan. Jadi kalau kata kamu terus ambil y tu 2 pun boleh sebab kamu kena ingatkan pemetaan dia x, y kan. Kalau F songsangan tu pemetaan dia macam ni kan. Maknanya objek dia tu image untuk fungsi F tu. Jadi maknanya kita boleh ambil 2 ni sebagai y kamu. Alright, jadi x campur 2 per x tolak 2 ni sama dengan 2. Kita nak selesaikan sampai apa? Bila kita tahu kita dah dapat fungsi songsangan kita? X jadi perkara rumus. Bila x jadi perkara rumus. Jadi kita transfer je sampai last kali kita boleh kumpulkan x tu setempat. Okay, jadi 2 darab dengan x tolak 2. Jadi x campur 2 sama dengan 2x tolak 4. Jadi kita pindahkan x tu supaya duduk belah kiri, nombor duduk belah kanan. Kumpulkan x dia. Jadi x tolak 2x sama dengan negatif 4 tolak 2. Negatif x kan? Negatif x sama dengan negatif 6. X sama dengan 6. Dah. Jadi yang ni kita terus dapat jawapan dia sebab kita dah masukkan nombor 2 ni. Kalau kata kamu masukkan y, kamu akan dapat equation lah belah kanan ni. Okay, jadi yang ni kita dapat 6. Maknanya nanti 6 ni kita akan masukkan dalam G ni, kita akan dapat equation kita yang kedua ni. Mari kita cari G songsangan dulu sebelum kita buat yang tu. Jadi G songsangan pun sama sebab 2. Jadi kita ambil equation G tu kita samakan dengan 2. Jadi yang ni equation ada M. Jadi Mx tambah C sama dengan 2. Mx sama dengan 2 tolak C. X sama dengan 2 tolak C per M. Okay, kita dah dapat dah. Jadi yang ni G songsangan kita. G songsangan 2 sama dengan 2 tolak C over M. Okay, jadi equation yang kita kena bentuk tu G songsangan 2 sama dengan F3 kan. Jadi G songsangan 2 kamu yang ni 2 tolak C over M sama dengan F3. F3 tu bila kita gantikan X dengan 3. Jadi 3 campur 2 sama dengan 5 kan. Lepas tu 3 tolak 2 jadi 1 kan. Jadi yang ni maknanya 5 je. 5 je. Jadi ni equation kamu yang pertama. Okay, jadi yang ni kita boleh permudah sikit. Kita ambil M ni kita darab sana. 2 tolak C sama dengan 5M. Lepas tu kita susun, sekejap lagi kita susun.
Kita tengok satu lagi equation dulu. Yang GF songsangan 2 sama dengan 5. Jadi yang ni GF songsangan 2 kamu ni 6 tadi kan. Jadi kita masukkan 6 dalam G. Kita samakan dengan 5. Jadi G kita tadi. G kita tadi mana? G kita MX campur C kan. Ini maknanya M darab dengan 6 campur dengan C sama dengan 5. 6M campur C sama dengan 5. Okay, jadi kan sebab sini 6M campur C kan. Yang ni pun kita susunkan supaya susunan dia sama macam belah ni. Supaya kita boleh pakai kaedah penghapusan juga. Jadi 5M campur C sama dengan 2. Jadi yang ni equation 1 kamu. Equation 2. Dekat ni cikgu dia buat salah apa-apa tak? Tak ada kan? Cikgu buat dah tadi. Alright. Lepas tu kita hapuskan lah. Kita nak buat 2 tolak 1 ke 1 tolak 2? 2 tolak 1. 2 tolak 1 sebab 6M ni kan dia senang dia jadi positif. 2 tolak 1. 6M tambah C sama dengan 5. Tolak dengan 5M campur C sama dengan 2. Okay. M sama dengan 3. Dapat dah. Dia dapat dah jawapan M. Berapa jawapan C? Cuba kamu kirakan tak cikgu? Berapa dapat nilai C? Kamu boleh pakai equation ni atau kan? Negatif 13. Negatif 13, betul? Jadi kita masukkan dalam equation ni dengan M kita 3 kan. Jadi 3 campur C sama dengan 5. 6, 12, 18 campur C sama dengan 5. C kamu sama dengan negatif 13. Alright. Selesai dah. Tu je ke dia minta. Nombor 6 tu dia minta yang tu je. Yang ni panjang sikit sebab nak bentuk equation yang dia nak tu kan. Tapi tak susah ni. Yang ni kira soalan yang standard. Apa maksud TP ni? Level ni Tahap penguasaan. tahap penguasaan. Jadi sekarang ni kita kat tahap penguasaan 3. Jadi kita nak move on tengok soalan yang tahap penguasaan 4 pula. Okay. Sikit. Okay, rajah. Dalam rajah sebelah fungsi F memetakan set A kepada set B. Yang ni fungsi F kan. Lepas tu maknanya fx kamu tu 3x tolak 2 lah. Sebab dia memetakan x kepada 3x tolak 2. Lepas tu set B kamu dan G memetakan set B kepada set C. Jadi yang ni dia dah jadi fungsi kubahan kan. Yang ni fungsi kubahan GF ke FG? FG. FG ke GF? Kalau F datang dulu maknanya F duduk dalam kan. Yang ni fungsi GF Kalau kita tulis dia GFX. Sebab dia pergi F dulu lepas tu bawa G. Jadi dia GFX. Bukan FGX Jadi F dulu baru G kan. Jadi GFX kamu 6X campur 1. Cari dalam sebutan X fungsi 1 yang memetakan set B kepada set A. Dia nak apa? Yang nombor 1 tu dia nak apa? Kalau siapa yang memetakan set B kepada set A? Fungsi apa? Songsangan F. Betul. Jadi dia suruh cari songsangan kepada F lah. Dia nak F songsangan lah. Jadi kalau kata dia pergi terbalik je maknanya fungsi tu songsangan. Tapi kalau dia kata level tu tinggi, kita kena analisis. Dia akan bagi kamu dalam bentuk gambar rajah lah. Okay. Jadi fx kamu 3x tolak 2 kan? Jadi F songsangan kamu cari macam biasa. Kamu katakan dia sama dengan Y. Lepas tu kamu rotate-kan dia. Last kali kamu dapat X sama dengan apa? Yang ni. X sama dengan apa? Tambah 2.
Y tambah 2. Per 3. 3. Betul? Y tambah 2/3. Ingatlah last kali kamu kena tulis fungsi songsangan X je sama dengan X tambah 2/3. Okay, kamu dah jawab dah. Yang ni nombor 1 kan. Okay, nombor 2 dia nak GX. Jadi dia suruh cari GX maknanya kita tak ada lagi GX. Betul lah kita tak ada kan sebab sebab kita hanya ada fx dengan gf. Bila dia dah peta 2 round ni maknanya yang ni gf kamu. Okay. Jadi fx kamu 3x tolak 2. Lepas tu gfx kamu sama dengan 6x campur 1. Okay. Jadi macam mana nak cari G? G ni duduk luar kan? Jadi kita tulis kat bawah ni lah. G kurungan peta fx sama dengan 6x campur 1 kan. Jadi fx kita dah ada. Fx tu 3x tolak 2. Jadi kita ganti dalam ni. Dia jadi macam ni. Okay, lepas tu buat apa? Macam mana nak selesaikan nak dapat gx? Let Y. Betul? Kita dah buat let y kan yang kat atas ni, kan? Betul tak? Yang ni. Jadi kita boleh tak ambil nilai ni gantikan, kita kena ganti kat mana nilai ni? Kalau kita let y semua orang dalam kurungan ni kan? Jadi lepas tu dia jadi apa kat dalam kurungan ni? Jadi apa? Y. Betul, dia jadi y. Jadi yang x ni yang kita kena gantikan dengan x campur 2/3 ni. Sebab maknanya kita tengah reverse balik, kita reversekan yang f tu buat apa kat equation. Kat equation tu kan yang jadi 6x campur 1 ni kan. Jadi kita gantikan x tu dengan x campur 2/3. Campur 1. Okay, jadi bila kita selesai ni kita dapat jy kita, lepas tu kita tulis gx kita apa. Yang ni boleh potong kan? Boleh. Kalau ada satu-satu darab macam ni kita boleh potong dia. Dia jadi 2x campur 4 campur 1. Jadi 2x campur okay. Ni yang ni gy. Jadi last kali kamu tulis dia sebagai gx. Gx sama dengan 2x campur 5. Patutnya kalau sebelum ni kita guna yang y ni kan, dia gy, y kan. Sebab kita dah berhubung sangat kita, dia x dekat sini. Cikgu tak rasa dia, sebab kita dah cari kat atas tu, cikgu tak rasa dia kisah sangat kalau kamu tulis ni x ke y. Jadi maknanya kalau sini kamu tulis terus gx pun boleh lah. Sebab belah sini x kan. Alright. Nilai x dengan keadaan fgx sama dengan 4x tolak 3. Kita dah ada ke belum fgx? Belum. 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 Jadi kita kena gubah. Okey, cikgu nak kamu gubah kan apa nilai kita dah ada dah. FGX kita dah kita kena gubah. Belum lagi kita tak ada FGX kita kena gubah, lepas tu kita kena samakan dengan 4x tolak 3. Cuba kamu cari dulu FGX kita apa? Jadi GX kita 2x campur 5, FX kita 3x tolak 2. FGX kita apa? Negatif 8. Negatif 8? Kamu dah dapat X tu ke? FGX dulu. FGX dapat apa? 6. 6x tolak 6x tambah 3 tambah 13. 13, betul. Okay, FGX kamu dapat 6x campur 13. Lepas tu baru kamu samakan lepas selesai kan. Jadi betul lah jawapan last kali tu X sama dengan 8. Orang lain pun buat juga nah. Jadi FGX kita. Kalau kamu ada masalah, kamu boleh tanya cikgu kemudian kat WhatsApp .
Jadi 6x campur 13. Lepas tu kita buat apa? Kita samakan dia dengan 4x tolak 3 ni. Ni cikgu pilih seorang untuk selesaikan yang ni. Kamu beritahu cikgu jawapan akhir dia no. Tadi Aisyah dah bagi dah jawapan akhir kan? Tapi cuba kamu kirakan untuk cikgu ada siapa kat sini. Siapa ya? Izzah ada? Ada. Izzah selesaikan ni sampai kita dapat nilai X. 4x tu bawa P belah kiri. Dia jadi apa? 2x. Betul. Lepas tu 13 ni? Jadi negatif 16. 3 tolak dengan 13 kan? Dia jadi negatif 16. Okay, jadi boleh selesaikan dah. Jadi X sama dengan apa? Negatif 8. Negatif 8. Senang je. Negatif 8. Alright, selesai dah. Okay. Nombor 8. Okay, nombor 8 dah. Habis dah kan nombor 7 tu? Jadi yang ni dia minta A, B, C, D. Ada 4 benda dia minta. Jadi dia bagi kamu fungsi F ditakdirkan sebagai fx. Ada seorang lagi. Aina. Okay, fungsi fx ditakdirkan sebagai fx sama dengan m per x tolak 1 campur n. Diberi f2 sama dengan 3 dan f3 sama dengan 2. Cari nilai k. Okay. A tu. Boleh kita cikgu. Apa nilai k? 1 Kenapa 1? sama dengan kosong. Penyebut tadi sama dengan kosong. Penyebut tak boleh sama dengan kosong kan? Jadi kalau kata kita nak buat jalan kerja, kita ambil penyebut ni, lepas tu kita samakan dengan kosong. Jadi X kita sama dengan 1 lah. Kalau X1, bila kita masuk sini 1 tolak 1 jadi kosong kan? Maknanya dia akan rosakkan function kita lah. Jadi nilai K tu adalah 1. Jadi yang ni soalan yang selalu ditanya lah. Okay. Lepas tu B, nilai M dan nilai N. Meh. Cikgu nak kamu buat. Siapa nak tolong cikgu sekarang? Tak apa. Tak apa Ina. Siapa nak volunteer untuk soalan ni? Siapa nak tolong cikgu buat? Fakihah boleh? Apa macam nak mula soalan ni? Macam mana kita nak cari nilai M dengan N? Ini bagi Fakihah. Fakihah tak ada mic ke? Boleh tak tolong cikgu jawab soalan ni? Cakap kuat sikit Fakihah, perlahan suara kamu. Kena bagi orang lain. Nak bagi orang lain? Siapa lagi? Siapa nak tolong cikgu? Nadia lah, Nadia boleh? Nadia? Bagaimana Nadia? Cikgu Nadia kata dia keluar. Ya? Sebab line dia tak okey. Okay. Line dia tak okey. Alright. Siapa lagi? Amira lah, Amira boleh tolong cikgu?
Sekejap cikgu. Okay. Kamu kita cikgu apa yang kena buat mula-mula? Untuk B dia suruh cari nilai M dan N. First kali buat apa? Ada terkeluar. Sebab dia bagi kamu equation, lepas tu dia bagi kamu 2 orang ni. Jadi first kali kita buat apa? Ganti Kita ganti objek dengan H. 2. Jadi kalau kita ganti objek dengan 2, kita dapat equation fx tu apa dia? 3. Kita cikgu lepas ganti dia jadi apa? Lepas ganti. M per 2 tolak 1 tambah N. M per 2 tolak 1. 2 tolak 1 jadi apa? 1. Campur N kan. Jadi M campur N lah sama dengan apa? 3. Sama dengan 3. Okay, equation yang kedua. Yang ni equation pertama. Equation kedua kamu? M per 2 campur tambah N sama dengan 2. alright. Jadi kalau kita nak buang 2 ni dia jadi apa? Darab 2 semua. Darab 2. Jadi dia jadi apa? M campur 2N sama dengan 4. 2N sama dengan 4. Okay, ni question 2. Lepas tu buat apa? Lepas tu tolak. Buat penghapusan. Jadi kita tolakkan 2 tolak 1. Jadi 2 tolak 1. Ni M campur N sama dengan 3. Dia jadi apa? N sama dengan 1. N sama dengan 1. Alright, dah dapat N sama dengan 1. M sama dengan apa? M sama dengan 2. Betul, M sama dengan 2. Betul? Betul. Betul. 1 campur N sama dengan 3, M sama dengan 2. Okey, selesai dah yang tu. M dengan M dah dapat. Lepas tu dia suruh buat apa? Kita kat soalan mana ni? C. Carikan F2X. Apa maksud F2X? 2 kali masuk F. 2 kali FFX. FFX. Alright, jadi FFX ni cuba kamu buat tengok dapat jawapan apa? FFX. Jadi bila nak buat FFX tadi kita dah dapat M tu 2 kan. Jadi kamu ganti 2 tu. Yang ni susah sikit. Jadi kita buat sama-sama lah yang ni sebab dia ada pecahan kan. Jadi F masuk dalam F kurungan peta Fx. Jadi Fx kita bila dah masuk nilai M2 dia jadi 2 over X tolak 1 campur N kamu 1 kan. Jadi berapa macam tu. Mari kita masukkan. Ni kita gantikan dalam ni dengan yang ni. 2 over X tolak 1 campur 1. Lepas tu kita akan ambil ni, kita akan masukkan semua ni kat mana? Dia duduk mana? Duduk kat tempat X ni kan? Jadi yang ni dia jadi padat sikit lah. Okay? Jadi yang ni objek baru kamu. Objek baru nak masuk sekali lagi dalam F, dia akan duduk semua orang kat tempat X ni. 2 over, kita berkurungan. 2 over X tolak 1 tambah 1 tolak 1 tambah 1. Okay, dapat Ni FFX tu. Yang ni kita boleh terus buka kurungan tak? Boleh tak? Sekejap ya. Boleh? Boleh ya. Sebab yang ni dengan dia tambah 1 ni asing kan. Tapi tambah 1 ni kita boleh selesaikan dengan tolak 1 kat luar ni nah. Jadi tak ada masalah. Kita buka kurungan dia.
Tambah 1 tolak 1. Jadi tambah 1 tolak 1 maksudnya yang belakang ni dia akan hilang kan? Jadi kat bawah ni tinggal, ni boleh potong. Jadi dia tinggal 2 over X tolak 1 campur 1. Macam nak selesaikan belah sini jadi dia 2 tingkat, kita kena buat apa? Kita kena tukar Darab. kan? Darab lah. Kalau nak darab, susah sikit sebab dia tak ada kiri kanan kan. Tak. Kita kena tukarkan simbol bahagi ni kepada bahagi. Boleh? Maknanya 2 bahagi. Dia jadi sebaris macam ni. Tambah 1. Kalau bahagi pecahan, pecahan tu akan jadi apa? Darab. Darab. Terbalik. Lepas tu dia jadi terbalik kan. Jadi 2 darab dengan X tolak 1/2. Boleh potong tak 2 ni dengan 2 ni? Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Sebab darab kan. Boleh. Jadi tinggal X tolak 1 tambah 1. Jadi dapat apa? X. Dari panjang-panjang lebar tu jawapan dia X. Okay, jadi F2X kamu sama dengan X. Last kali kita nak cari fungsi songsangan Fx tu bila dia punya X2 kan. Nanti last D F2. Alright, jadi yang ni kita let Y kan. Kelas kita tinggal kurang seminit lagi. Cikgu ada sikit lagi nak ajar kamu. Kita sambung satu lagi boleh? Boleh. Boleh Sebenarnya cukup masa. Kena buat 3 kali kelas punya. Alright, tak apa. Tak kira dia putus satu. Okay. Cuba kamu jawab yang ni. F songsangan 2 ni dapat apa?